Cokmar peranakan Chancellor masuk ke Dewan. Majlis mohon terus berdiri.
Tuanku Chancellor, patut memohon perkenan tuanku untuk memaklumkan kepada hadirin tujuan majlis ini diadakan. Para hadirin sekalian, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa majlis ini adalah majlis convocation khas Universiti Kebangsaan Malaysia yang tujuannya ialah untuk menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang seperti yang diperuntukkan di dalam fasal-fasal perundangan mengenai penganugerahan ijazah dan diploma. Perisytiharan pembukaan Majlis Convocation Khas Universiti Kebangsaan Malaysia oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Chancellor. Dengan sukacitanya, beta isytiharkan Majlis Convocation Khas Universiti Kebangsaan Malaysia ini dibuka. Titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, beta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya beta dan Tuku Ampuan dapat berangkat ke Majlis Convocation Khas penganugerahan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Terlebih dahulu, beta merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad atas penganugerahan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang ini. Penganugerahan ini adalah sebagai tanda penghormatan warga Universiti Kebangsaan Malaysia UKM atas kepimpinan cemerlang yang telah dicurahkan oleh Tun Dr. Mahathir selama 22 tahun menerajui Malaysia. Anugerah ini juga sebagai merakamkan penghargaan seluruh warga UKM atas perjuangan serta sumbangan yang telah Tun Dr. Mahathir berikan terhadap penubuhan UKM dan pembangunan UKM hingga ke hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah seorang negarawan ulung tanah air yang tersohor dengan pemikiran dinamisnya. Beliau seorang tokoh yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa dan berwawasan. Sepanjang kepimpinan Tun Dr. Mahathir, beliau telah berjaya membentuk bangsa Malaysia sebagai bangsa yang berjaya, mempunyai
kualiti hidup yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat negara lain di dunia. Di kalangan golongan pekerja, Tun Dr. Mahathir menjadi pelopor budaya kerja cemerlang melalui pentadbiran yang bertanggungjawab dan berkesan. Tun Dr. Mahathir dikenali sebagai seorang negarawan yang berpandangan jauh. Antaranya, beliau telah mengilhamkan wawasan 2020. Kita sedia maklum, wawasan 2020 adalah sebuah wawasan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan masyarakatnya mempunyai nilai-nilai yang mulia serta hidup secara demokratik dan bertolak ansur, penyayang, progresif, makmur serta dihormati dan mampu bersaing dengan masyarakat antarabangsa. Ketokohan Tun Dr. Mahathir bukan saja disegani di rantau ini, tetapi juga di arena antarabangsa. Malah Tun Dr. Mahathir dianggap sebagai wira dan suara dunia ketiga. Pemikiran Tun Dr. Mahathir serta ucapannya yang tegas dan berani dalam pelbagai isu ekonomi, politik dan sosial dikagumi ketua-ketua pelbagai negara serantau. Justru Malaysia semakin disegani pada kalangan masyarakat dunia dan diiktiraf sebagai sebuah negara Islam yang maju. Malaysia juga dicontohi sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk yang hidup makmur dan sejahtera. Akhir kata, amatlah tepat sekali UKM menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang kepada Tun Dr. Mahathir di majlis yang bersejarah ini. Amanat, wawasan dan pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menjadi obor kepada seluruh masyarakat Malaysia untuk terus menyumbang kepada pencapaian matlamat pembangunan negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang. Dipersilakan Pemerhati Umum yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Saleh Muhammad Yassin, Naib Chancellor. Mahathir Mohamad. Yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menjadi Perdana Menteri kita selama 22 tahun, 3 bulan dan 18 hari, iaitu sejak 16 Julai 1981 sehingga 31 Oktober 2003. Sumbangan Tun Mahathir kepada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, sebenarnya jauh lebih lama, iaitu sebelum Tun Mahathir menjadi Menteri Pelajaran pada tahun 1974 lagi.
Pada tahun 1968, Tun telah menjadi naib pengerusi bersama Jawatan Kuasa Penaja UKM yang akhirnya membawa kepada penubuhan UKM pada tahun 1970. Tun Mahathir mempunyai tempat paling istimewa di pesada nurani kami di UKM. Beliau adalah seorang pejuang dan penaja utama yang beriltizam tinggi terhadap konsep sebuah universiti kebangsaan yang berteraskan peradaban dan bahasa Melayu. Memang kenalah pada tempatnya apabila beliau telah dipilih di kalangan pejuang penaja penubuhan UKM sebagai naib pengerusi bersama Jawatan Kuasa Penaja UKM pada tahun 1968. Berikutnya, pada tahun 1974, beliau telah menjadi pengerusi Majlis UKM. Sumbangan beliau ke arah membangun pesat UKM diteruskan tanpa henti dan jemu dari semasa beliau menjadi Menteri Pelajaran Malaysia sehinggalah beliau memilih untuk bersara. Sesungguhnya, warga UKM amat terhutang budi dan ingin menyampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada Tun Mahathir dalam majlis yang bersejarah ini. Di UKM, pemikiran Tun Mahathir diperluaskan kepada semua pelajar menerusi kursus teras universiti. Semua warga UKM juga didedahkan kepada budaya kerja dan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh beliau, seperti penggunaan kad perakam waktu 1981, dasar bersih, cekap dan amanah 1982, Dasar Pandang ke Timur 1982, Kepimpinan Melalui Teladan 1983, Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam 1985, Budaya Kerja Cemerlang 1989 dan Wawasan 2020 1991. Sebagai sebuah universiti nasional, kita sentiasa bergerak seirama dengan rentak pimpinan negara dengan memastikan pelajar-pelajar menjiwai dan menghayati budaya nasional keseluruhannya yang diperkukuhkan dengan dasar-dasar tersebut. UKM lahir atas hasrat dan kehendak rakyat yang mahu mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa dunia. Tugas menjadi lebih berat oleh kerana UKM bukan sahaja perlu melahirkan bijak pandai dan golongan profesional, kini berjumlah 90,000 siswaza yang sedar akan tanggungjawab memajukan bahasa Melayu ke masyarakat global, tetapi perlu juga dilengkapkan dengan penguasaan bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Inggeris. Sehubungan itulah, Tun Mahathir menyarankan masyarakat Malaysia menguasai bahasa Inggeris untuk maju di abad ini. Keterampilan dalam penyelidikan dan pembangunan juga disarankan oleh Tun. Ucapan Tun semasa merasmikan Pusat Teknologi Pintar UKM MTDC pada tahun 1999 telah memberikan ilham kepada pentadbiran UKM untuk mengubah corak pengurusan penyelidikan dan pembangunan P&P. Pada hakikatnya, hasil P&P perlu mempunyai nilai komersial. Tun Mahathir lah yang telah mencadangkan supaya satu pameran P&P IPTA diadakan. UKM sekali lagi menyaut cabaran beliau dan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan telah mengambil inisiatif mengendalikan pameran P&P IPTA pertama di peringkat kebangsaan di PWTC pada tahun 2001. Tun Mahathir juga dengan pandangan jauh mengenai percaturan politik dunia barat, pemikiran mereka dan kesan di kalangan negara selatan membuka ruang
meneruskan projek-projek pembangunan yang telah dirancangkan. Kalau kita teliti setiap kritikan, pemerhatian dan gelaran yang telah diberikan kepada Tun Mahathir, kita akan dapati beliau mempunyai kesemua ciri seorang negarawan unggul. Apabila sesuatu hal atau seseorang mempunyai pengaruh dan kesan yang begitu luas dan mendalam dalam sesebuah entiti, baik tempatan, rantau atau global, seperti yang dialami oleh Tun Mahathir, maka dari sudut sosiologi, ia mengangkat suatu hal atau tokoh berkenaan ke taraf suatu fenomenon. Maka tidaklah keterlaluan untuk mengungkapkan Tun Mahathir sebagai suatu fenomenon. Dalam konteks Malaysia, Tun Mahathir telah melakukan suatu anjakan paradigma dalam bidang ekonomi yang menaikkan taraf kehidupan setiap rakyat Malaysia. Beliau telah merubah wajah ekonomi Malaysia dari bergantung kepada sektor tradisional kepada sektor moden seperti perempuan dan perkhidmatan. UKM sebagai universiti berteraskan penyelidikan seiring dengan arus perdana negara dalam menjana pembangunan, sentiasa bergerak meneroka sempadan penyelidikan fundamental dan gunaan. Pelbagai anugerah telah dimenangi di peringkat negara. setinggi-tinggi penghargaan di atas cetusan dan curahan idea serta kepimpinan Tun Mahathir sehingga menjadikan UKM sebagai salah sebuah universiti yang unggul, terkehadapan dan terpilih. Sesungguhnya menjadi kebanggaan semua warga UKM yang sebulat kata sebagai tanda penghormatan yang paling tinggi dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tuanku Chancellor, patut memohon perkenan tuanku menganugerahkan kepada Mahathir Mohamad ijazah kehormat Doktor Undang-Undang. Dengan kuasa yang ada pada Beta, maka Beta anugerahkan kepada Mahathir Mohamad ijazah kehormat Doktor Undang-Undang. Ucapan balas penerima ijazah kehormat Doktor Undang-Undang. Dipersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuanku Chancellor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Najihah binti almarhum Tunku Besar Burhanuddin, Tuanku Ampuan Negeri Sembilan, Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Syafiee bin Haji Muhammad Saleh, Menteri Pengajian Tinggi, tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucap berbanyak terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia kerana menganugerahkan kepada saya ijazah Doktor Undang-Undang Kehormat. Dengan izin, saya ingin bercakap sedikit berkenaan undang-undang, khususnya the rule of law, yang semua negara-negara di dunia dikehendaki mendukung jika ingin mengelak daripada tekanan pihak-pihak tertentu. Kita hidup sekarang dalam zaman undang-undang, zaman pemerintahan oleh undang-undang, the rule of law. Seperti biasa, idea dan konsep ini dicipta dan diperkenal oleh etnik Eropah, dan mereka seperti biasa juga berpendapat bahawa pemerintahan berundang-undang yang disarankan oleh mereka akan menyelesaikan semua kepencangan dalam masyarakat. Dahulu mereka dakwa sistem sosialis dan komunis boleh selesaikan masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat. Berpuluh juta terbunuh untuk memaksa penerimaan ideologi ini. Kemudian mereka sendiri menolak sosialisme dan komunisme dan memaksa dunia terima kapitalisme, demokrasi, globalisasi dan lain-lain, termasuk rule of law. Mereka sanggup berperang lagi mengenakan tekanan sanction, menghasut rakyat supaya mengguling kerajaan yang sedia ada, supaya the rule of law dapat dikuatkuasakan. Bahawa tindakan mereka kerap kali tidak mematuhi the rule of law yang mereka anjurkan tidak dihiraukan oleh mereka. The end justifies the means adalah pegangan mereka. Tetapi benarkah the rule of law ini dapat menyelesaikan kepincangan dalam masyarakat, menjamin keadilan dan membawa kebahagiaan? Apabila manusia hidup dalam masyarakat, keamanan dan keadilan dalam masyarakat boleh terjejas kerana yang kuat, yang kaya atau yang berkuasa akan menindas yang lemah, miskin dan tidak berkuasa. Oleh itu, masyarakat yang primitif biasanya dikawal oleh adat resam yang diwarisi tetapi tidak ditulis secara sistematik. Daripada kawalan adat ini, akhirnya datanglah undang-undang yang tertulis yang di zaman ini dibuat oleh badan-badan perundangan khas seperti Dewan-Dewan Undangan dan Parlimen. Dalam sistem feudal atau diktator, undang-undang dibuat secara dekri oleh pihak yang berkuasa. Undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan atau pihak berkuasa feudal tidak semestinya baik ataupun adil. Hukuman yang dikenakan biasanya dipengaruhi oleh budaya dan sistem penilaian semasa masyarakat berkenaan. Demikian, agama Yahudi, Nasrani dan Islam memperuntukkan hukuman rejam dengan batu bagi yang berzina. Di zaman gelap di Eropah, pencuri kambing boleh dihukum bunuh.
Tetapi di zaman ini hukuman ke atas penjenayah amatlah ringan. Justru itu undang-undang yang dianggap baik dan adil di satu zaman mungkin dianggap keterlaluan di zaman lain. Ini bermakna pemerintahan mengikut undang-undang tidak semestinya baik ataupun adil. Walaupun dalam demokrasi berperlembagaan menentukan hanya badan perundangan sahaja yang boleh membuat undang-undang, tetapi badan kehakiman yang ditugas untuk membicara dan menjatuhkan hukuman di bawah undang-undang yang sedia ada, kadang-kadang tidak senang hati dengan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh badan perundangan secara sah mengikut perlembagaan. Oleh itu, badan kehakiman kadang-kadang dengan cara tertentu menidak ataupun melumpuhkan undang-undang, dan badan kehakiman mencipta kuasa bagi badan itu membuat apa yang dikenali sebagai judicial review ataupun semakan semula undang-undang. Dengan itu, hak rakyat untuk membentuk undang-undang melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dicabul dan diketepikan. Kita harus soal, apabila hakim menidakkan undang-undang yang sah, apakah pemerintahan mengikut undang-undang berlaku? Mungkin kuasa yang diguna oleh badan kehakiman ini menghasilkan undang-undang yang lebih adil. Tetapi apakah jaminan yang ini akan berlaku? Hakikatnya ialah sementara rakyat boleh menolak wakil-wakil mereka yang membuat undang-undang di waktu pilihan raya jika mereka tidak puas hati dengan prestasi ataupun undang-undang yang digubal oleh mereka ini, hakim setelah dilantik bebas daripada sebarang kritik atau tindakan oleh sesiapa. Rakyat tidak boleh menukar hakim, bahkan parlimen dan kerajaan juga tidak boleh menukar hakim. Hanya hakim sahaja yang boleh mendisiplinkan hakim melalui proses yang amat rumit sehingga secara praktis ia jarang digunakan. Oleh kerana ini, jika hakim menidakkan hak badan perundangan atau meminda undang-undang, sukar bagi sesiapa membuat apa-apa. Supaya kuasa hakim terkawal, rayuan dibenarkan kepada badan kehakiman yang lebih tinggi. Akhir sekali di Malaysia, rayuan boleh dibuat kepada Majlis Pengampunan. Undang-undang juga boleh dilumpuh dan dinafi melalui interpretasi oleh pihak-pihak yang terlibat dengan proses penguatkuasaannya. Tujuan sesuatu undang-undang diadakan tidak dianggap sama penting dengan perkataan-perkataan yang diguna dalam undang-undang berkenaan. Dengan itu, tujuan dan matlamat undang-undang diadakan mungkin tidak tercapai kerana tafsiran terhadap perkataan ataupun ayat dalam undang-undang dibuat secara berlainan. Bagi peguam yang pintar, pelbagai cara boleh digunakan untuk mempertahankan pihak yang tertuduh. Tafsiran yang berbeza boleh menentukan maksud undang-undang. Proses perbicaraan boleh diguna untuk menentukan tujuan undang-undang tidak tercapai. Sedikit sebanyak, saksi boleh diugut secara tidak langsung dan bermacam lagi cara yang boleh diguna supaya sebenarnya undang-undang tidak berkesan dalam pemerintahan negara. Di zaman ini, media juga boleh memainkan peranan dalam menentukan sama ada pemerintahan mengikut undang-undang dapat dilaksanakan ataupun tidak. Pihak tertuduh boleh dihukum salah ataupun tidak kerana sentimen yang diwujudkan oleh media semasa perbicaraan. Di Malaysia, terdapat undang-undang pencegahan ataupun preventive laws.
Undang-undang ini bertujuan mencegah jenayah sebelum ianya berlaku. Undang-undang biasa menanti sehingga jenayah berlaku sebelum dikuatkuasakan. Tetapi jika diketahui secara jelas ada pihak yang akan melakukan jenayah, termasuk pembunuhan beramai-ramai dengan meletupkan bom umpamanya, apakah masyarakat perlu menunggu sehingga beberapa daripada anggotanya terbunuh sebelum tindakan diambil? Bagi yang terbunuh, hukuman ke atas penjenayah tidak ada makna kepada mereka sama sekali. Undang-undang pencegahan masih juga undang-undang yang telah dibuat dan dilulus melalui proses biasa. The rule of law masih dipatuhi dalam pengujudan undang-undang ini. Namun ramai yang berpendapat undang-undang pencegahan tidak adil walaupun majoriti rakyat secara langsung dan tidak langsung merestuinya. Negara-negara maju sering mengecam undang-undang pencegahan. Tetapi hari ini, oleh kerana mereka terancam dengan keganasan dan aneka jenis jenayah yang boleh merosakkan negara mereka, mereka tidak segan-segan membiarkan kerajaan mereka tanpa undang-undang, tanpa rule of law, memasukkan dalam tahanan orang yang belum melakukan jenayah tetapi disyaki oleh mereka akan melakukan jenayah. Di Amerika Syarikat pada tahun 1996, satu undang-undang yang bernama The Effective Death Penalty and Anti-Terrorism Act, Public Law Number 104/132, memperuntukkan seperti berikut. The bill authorizes the Justice Department to pick and choose crimes, to investigate and persecute based on political beliefs and associations, loosen the carefully crafted rules governing federal wiretaps, give the President unreviewable power to criminalize fundraising for lawful activities associated with unpopular causes, renege on the administration's approval in the last Congress of a provision to ensure that the FBI would not investigate based on First Amendment activities. Amerika Syarikat juga meluluskan undang-undang yang bernama Liberation of Iraq Act of 1998, jauh sebelum 9/11/2001, yang dengan izin conferred on the US government the authority to invade Iraq and enforce a regime change thereto. Semua ini adalah undang-undang yang sah, tetapi apakah penguasaannya membawa kepada keadilan dan kesejahteraan pemerintahan? Kita menyaksikan kuasa besar membuat undang-undang yang lebih draconian dan yang memberi kuasa kepada mereka bertindak di luar wilayah milik mereka. Ini adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa yang menghadkan penguatkuasaan undang-undang kepada negara dan wilayah sendiri sahaja. Melalui undang-undang ekstrateritorial ini, kuasa besar berkenaan telah menghantar tentera ke sebuah negara kecil untuk menangkap presidennya dan membawa presiden berkenaan ke negara kuasa besar untuk dibicara di bawah undang-undang negara itu. Beberapa orang juga telah diculik oleh negara besar untuk dibawa menghadap dan dihukum oleh mahkamah di bawah undang-undang kuasa besar. Persetujuan negara di mana penculikan dibuat tidak diperlukan di bawah undang-undang kuasa besar. Jika negara yang lemah mempunyai undang-undang yang sama, apakah kuasa besar akan membenar rakyatnya di negaranya diculik untuk dibicara dan dihukum di negara lemah? Jelas sekali terdapat kontradiksi dalam the rule of law
yang menjadikan pelaksanaannya tidak sebaik seperti yang didakwa. Dalam satu kes lagi, seorang rakyat Pakistan telah membunuh rakyat Amerika Syarikat di Pakistan. Dia telah ditangkap oleh kerajaan Pakistan, tetapi dia tidak dibicara di Pakistan di bawah undang-undang negara itu. Sebaliknya, ia telah diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk dibicara. Di Amerika Syarikat, ada negeri yang telah menghapuskan hukum bunuh dan ada yang masih mengenakan hukum bunuh. Dengan sengaja Amerika Syarikat memilih untuk perbicaraan diadakan di negeri yang hukum bunuh masih ada. Ini bermakna penguatkuasaan undang-undang boleh dipilih-pilih tanpa undang-undang. Pihak yang dituduh didapati bersalah dan dalam jangka masa yang singkat, hukuman bunuh ini dilaksanakan. Mungkin semua proses ini menepati undang-undang, tetapi apakah proses yang ditakluk oleh rule of law dapat menjamin keadilan dalam sesebuah negara sehingga ia mesti diamalkan? Slogan rule of law ataupun pemerintahan mengikut undang-undang bunyinya baik, tetapi apakah menguatkuasakan undang-undang seperti yang diadakan oleh kuasa besar baik dan adil? Demikian juga terdapat banyak undang-undang yang sah seperti contoh yang disebut, tetapi pelaksanaannya akan menyebabkan ketidakadilan berlaku. Yang perlu dikembangkan bukan the rule of law, tetapi prinsip dan konsep keadilan. Undang-undang mestilah mematuhi konsep dan takrif keadilan yang boleh diterima oleh masyarakat manusia di satu-satu zaman. Sementara konsep dan takrif ini perlu diterima oleh dunia, nilai-nilai yang dipegang oleh satu-satu negara perlu diterima juga. Demikian hari ini di negara etnik Eropah, amalan homoseks diterima sebagai tidak salah. Tetapi di negara bukan etnik Eropah, ia adalah salah. Undang-undang Tuhan memang adil, tetapi manusia yang menguatkuasakan undang-undang Tuhan boleh dengan sengaja atau tidak sengaja menyalah tafsirkan atau menyalahguna undang-undang ini. Bukan undang-undang Tuhan yang salah. Yang salah dan tidak adil adalah tafsiran manusia terhadap undang-undang ini dan kelemahan yang ada pada mereka. Prinsip utama undang-undang Tuhan ialah apabila menghukum, hukumlah dengan adil. Kebanyakan pentafsir Al-Quran lebih utamakan proses dan prosedur penghakiman daripada keadilan. Pendirian mereka ialah asalkan prosedur dan proses diikuti, adil ataupun tidak adil, tidak mengapa. Apakah adil jika seorang wanita yang dirogol membuat tuduhan terhadap perogol yang dikenali olehnya, tetapi kerana tidak ada saksi yang layak, maka bukan sahaja tuduhan itu ditolak, tetapi wanita berkenaan dipersalah kerana membuat tuduhan yang tidak disahkan oleh saksi-saksi. Kerana kesalahan ini, maka wanita itu dikenakan hukum sebat. Apakah hukum ini adil? Jika tidak adil, apakah ia menepati kehendak ajaran Islam, iaitu apabila menghukum, hukumlah dengan adil. Jika kemudian wanita itu hamil, maka dia boleh dituduh berzina, yang mana hukumannya ialah rejam dengan batu sampai mati. Apakah ini adil? Jika tidak, menepati Islamkah hukuman ini? Selain daripada menjadikan zaman ini zaman keagungan undang-undang, kita juga berada di zaman sains dan teknologi. Kita boleh mengguna pesawat terbang untuk mengerjakan haji dan umrah, bercakap ataupun menghantar SMS, short messages service, melalui telefon bimbit beribu batu,
dan lain-lain lagi yang tidak ada di zaman Nabi. Bahawa kita tidak naik unta ataupun keldai ataupun kuda dalam perjalanan kita semasa mengerjakan haji tidak menjadikan ibadat haji dan umrah kita itu salah. Kerana kemudahan-kemudahan inilah, maka lebih ramai daripada umat Islam dapat membuat ibadat dengan sempurna. Sains dan teknologi juga memperkenalkan cara-cara baru untuk memastikan siapa yang melakukan sesuatu jenayah. Dengan mengecam DNA, kita boleh menentukan siapa dianya perogol melalui kesan darah dan lain-lain di badan mangsa rogol. Apakah kita akan menolak bukti daripada DNA ini kerana mangsa tidak dapat membawa 4 orang saksi yang bebas daripada dosa besar? Dalam Al-Quran diriwayatkan berkenaan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Oleh kerana baju Nabi Yusuf koyak di sebelah belakang, maka ini diterima sebagai bukti Zulaikha yang mengejar Yusuf dan bukan sebaliknya. Dengan penerimaan bukti ini, maka keadilan yang dituntut oleh agama Islam tercapai. Apakah penerimaan bukti daripada DNA bertentangan dengan Islam dan mangsa rogol terus didapati bersalah dan dihukum? Apakah ini yang dikatakan adil dalam Islam? Undang-undang Islam tetap adil dan tidak salah, tetapi tafsiran oleh manusia biasa, walau bagaimana terpelajar sekalipun, yang menampakkan undang-undang Islam tidak adil dan salah. Jika undang-undang Tuhan boleh disalah tafsir, apatah lagi undang-undang manusia. Sudah tentu ia lebih cacat lagi, kerana ia boleh dengan mudah diputar belit oleh pengamal-pengamalnya di pelbagai peringkat. Undang-undang boleh membantu proses mencari keadilan, tetapi tidak untuk menjamin keadilan tercapai. Kita boleh utamakan undang-undang, tetapi dengan syarat undang-undang itu adil, dapat dikuasakan oleh pihak penghakiman dengan adil dan mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Menjunjung the rule of law secara buta tuli kerana disarankan oleh etnik Eropah akan menyebabkan ketidakadilan berlaku dalam masyarakat dengan kesan-kesan lain daripada ketidakadilan ini. Masyarakat tetap memerlukan undang-undang. Tanpa undang-undang, kepincangan akan berlaku yang akan menyebabkan hidup bermasyarakat tidak aman dan bahagia. Tetapi kita perlu ingat bahawa undang-undang dengan sendirinya tidak akan menjamin keadilan. Laungan, the rule of law, yang disarankan oleh orang Eropah mungkin mempunyai tujuan yang lain. Mereka ingin menunjuk yang orang lain daripada mereka kolot dan tidak faham akan pentingnya undang-undang untuk kesejahteraan hidup manusia. Dan mereka akan menjadikan tuduhan pemerintahan yang tidak berundang-undang sebagai alasan bagi mereka bertindak ganas terhadap masyarakat yang dituduh. Sebaliknya, apabila mereka berhadapan dengan keadaan tertentu, mereka tidak segan-segan bertindak di luar undang-undang mereka sendiri. Janganlah kita terbawa-bawa dengan slogan tanpa mengambil kira agenda di belakangnya. Keadilan hanya akan terdapat dalam sesuatu masyarakat jika masyarakat itu bertamadun tinggi dan berpegang kepada nilai-nilai yang mulia. Mereka yang terlibat dengan mendukung keadilan perlu mempunyai sifat-sifat tertentu yang mengutamakan keadilan lebih daripada kepentingan-kepentingan lain, terutamanya kepentingan diri. Pendakwa, hakim, peguam, pihak tertuduh perlu ikhlas dan jujur dalam memperdengarkan dan menimbang bukti dan hujah yang dikemukakan. Segala keputusan dan hukuman hendaklah dibuat mengikut undang-undang berkenaan. Keadaan ideal seperti ini sukar diadakan. Tetapi jika usaha dibuat
ke arah ini, maka keadilan lebih mungkin tercapai. Undang-undang semata-mata tidak menjamin keadilan, walaupun ia berkesan bagi membendung jenayah dan ketidakadilan daripada berleluasa dalam masyarakat. Negara kita menghormati undang-undang. Jika kita bertindak sebelum jenayah berlaku, tindakan itu tertakluk kepada undang-undang. Tidak ada pengecualian bagi sesiapa dalam penguatkuasaan undang-undang. Ini sahaja yang dapat kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ingin saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah sudi menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang kepada saya dan membenarkan saya menyampaikan ucapan ini. Sekian, terima kasih.